وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji, kita faham, ingat, dapat kita amalkan. Dan kita hadiahkan lagi bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga, baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutama untuk ibu dan ayah kita sama ada masih hidup, lebih-lebih lagi telah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yang bersama pengurusi surau dan ahli tafsir surau, yang berdekat Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sidang, Tuan Kampung, Tuan Nur Rahmat, Ulantia, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimat muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar malam sihat ya? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala ya. Malam kita bertemu lagi dalam siri ulang kaji kita, yang mana pertama kita tahniah pada Jawatan Kuasa Surau dan Jawatan Kuasa Kampung yang mengadakan ceramah Ma'al Hijrah, sambutan khas Abdul Ustaz Datuk Kazim. Buat ramai dalam video saya tengok tu. Ini ada kesenangan sebut saya Kazim ni kan dia orang sibuk, jadi dapat hadir ke kampung kita tuan-tuan, dan datang ramai. Alhamdulillah, banyak terima kasih. Saya pun tak dapat datang, buat ada kuliah takmir di Langiri. Saya nak layan, lepas tu dia nak datang juga, ambil anak pula di Sekadar, balik dalam Gelompong. Tak sempat, tak boleh turun malam ke Sekolah Suku. Saya habis ngajar di Langiri tu, ambil dia. Saya nak kemari dan jumpa saya Zai dia lah. Tapi tak sempat nak jumpa kan. Tak ada jodoh. Saya pun selalu juga dulu dia jemput saya dekat tempat dia, forum di Al-Barakah, ceramah dekat Matapis dia kan, jemput saya di sana. Jadi tak dapat jumpa lah, tak apa, next time insyaAllah. Baik, pertama je terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Saya ingat dah tak ada kuliah malam ni kan, sebab semalam dah letih, dah letih mengadakan program. Kemudian saya tanya apa itu saudara Nasa, ada tak ada kuliah malam ni? Selalu ni Dato' dia pun lupa, sibuk kan. Ada, kalau tak ada pun tak apa, saya tak masalah. Tak ada, kita berehat lah kan. Berehat tuan-tuan, boleh rehat sikit. Semalam ada dah program besar kan, tapi kata NASA ada juga datang jugalah malam ni kan, untuk kita menyambung kembali kuliah ataupun ulang kaji kita pada malam ini. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ini kita akan masuk ulang kaji kita dalam muka surat yang ke-10 lah. Surat yang ke-10
dalam bahagian yang ke-9. Jumpa tak? Dalam buku hadis Al-Kafi tu. Ya. Yang ada buku boleh buka buku, buka kitab. Ya, orang perempuan nampaknya ramai ada. Orang lelaki ni tak dapat buku ya. Oh, tinggal kan tak dapat. Kalau apa tu yang apa, kalau boleh ialah tinggal kat sini tak apa, tinggal kat surau kan. Tapi tak boleh ulang kaji di rumah lah. Pula kan bila tinggal sini tak boleh ulang kaji di rumah, tapi serasa tak ulang kaji pun di rumah pun Kalau waktu mengaji ni buka kitab, balik kerang udah lebur lah tu. Cerita lain pula, betul tak? Itu biasalah ada resam. Saya pun macam tu tuan-tuan. Bila saya ngaji di surau tu, mengaji kalau subuh saya, sebab saya kalau subuh saya pergi tempat lain. Kalau subuh sebab ada guru-guru lain datang di tempat saya mengaji, belajar dengan nama ya. Buat catatan, buat nota, semua ada kitab. Saya pun belajar balik dengan nama kan. Jadi pun saya betul jugalah. Bila ustaz datang tu saya pun bawa kitab. Lepas tu umur pelik karak tu. Itulah rupanya kita mengaji. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Yang penting kita mau datang mengaji kan tuan-tuan. Datang mengaji, datang belajar. Nak datang mengaji, belajar tu pun tuan-tuan ya, bukan satu perkara yang mudah. Memerlukan satu pengorbanan, satu jihad, satu perjuangan. Baik, yang ke-9. Ibnu Al-Qayyim menyebut hijrah terbahagi kepada dua. Hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Macam Nabi dulu lah hijrah daripada Mekah ke Madinah, kan. Tapi sebenarnya hijrah yang pertama tuan-tuan ialah hijrah yang berlaku ke atas Nabi Adam AS, daripada syurga ke dunia. Tu hijrah yang pertama lah berlaku kepada Nabi Adam AS. Dan banyaklah Nabi-Nabi lain yang juga berhijrah. Kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim berhijrah, menghantar isterinya yang bernama siapa? Aisyah ya nama isteri tu. Hajar kan, takut ada yang ganggu. Aisyah isteri Nabi kan. Siti Hajar. Sebenarnya nama isteri Nabi Ibrahim ni tak ada Siti tuan-tuan kan, tapi kita ni orang Melayu dah sebut Siti, sudah menjadi biasa. Sebenarnya isteri Nabi Ibrahim namanya Hajar je. Hajar dengan Sarah. Dan juga nama isteri Nabi Ibrahim Khadijah, Aisyah, tak ada Siti. Kita orang Melayu ni suka Siti. Sebabnya kita ambil daripada asalnya tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah ataupun Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatina Khadijah. Jadi bila Sayyidatina itu tuan-tuan, ambil dua sin itu dan ambil ta, dan ambil dua tu jadi Siti. Itu yang kita sebut Siti Aisyah, Siti Hajar, Siti Sarah, kan, Siti macam-macam Siti lagi lah, kan. Ambil daripada Sayyidatina yang berbahagia tu saya ya, yang berbahagia Siti tu. Jadi itu tuan-tuan hijrah antara Nabi Ibrahim mengantar anaknya yang bernama Hajar ataupun Siti Hajar kan, ke Jazirul Arab, ke Mekah kan. Ui, tuan-tuan bukan senang aja. Hantar isteri, tinggal anak di situ, pengorbanan begitu tinggi betul lah. Mana ada handphone tu? Kereta api tak ada tuan-tuan, kereta tak ada, tapi tinggal macam tu je. Maknanya kebergantungan kepada Allah begitu tinggi ya. Kalau kita entahlah ngantar anak ke asrama, semua ada beli. Baldi dia beli, bantai dia beli, sabun dia beli. Kalau apa-apa telefon ayah balik tahu. Oh, telefon balik tuan-tuan. Kan, maknanya tuan-tuan begitulah kita ni kan. Kebergantungan kita kepada Allah tuan-tuan amat kurang. Tapi ya, Hajar tuan-tuan Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia ya, sampailah tuan-tuan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail itu. Baik, lagi apa hijrah lagi kita lihat? Hijrah yang lain, hijrah Nabi daripada Nabi tak pergi, tapi sahabat-sahabat pergilah daripada Mekah ke Habsyah, Ethiopia. Ini hijrah juga waktu berdakwah tu, hijrah yang pertama Nabi lah. Nabi juga berhijrah daripada Mekah ke Taif yang kita cerita pada bulan lepas, ingat tak? Ingat? Siapa nama orang yang beriaya pada
pada Nabi tu dekat Taif. Minum dulu. Siapa yang bagi air tu? Ingat? Tak ingat? Saya nak Abidin ke nama tu kan? Itu nak Abidin tu. Ni tuan apa main bola sepak. Jurul latih kan? Pahang dululah. Sekarang yang baru dia dah kahwin dengan apa? Fina Jebat. 2 minggu je kahwinnya dah cerai. Macam orang ni. Atau dah bercakur, dia berkata narik rambut, dia berkata. Kan? Isterinya yang pertama dia narik rambut Fina Jebat. Tahu betul ke jam? Saya tengok dia bercerita je kan, awak dengar je. Isteri saya ngabarkan, abang tahu ke? Udah cerai dah bang. Iya ke? Saya kata, awak kau tahu tak artis ni kan? Cik abang tengok dalam internet Google tu, saya pun buka. Betul lah, 2 minggu je kahwinnya. Mangko. Udah cerai. Itu rupanya. Tapi heran mau pula Fina Jebat tu ya. Kan? Dengan orang macam tu, kalau dengan banding Cik Nan, handsome Cik Nan lagi. Betul tak? Kahwin dengan Cik Nan, tak ada isteri je. Ini kahwin dengan bila ada isteri, ya Allah, udahlah cerai 2 minggu je. Baik sambung cerita cerai pula. Tapi memang tuan mengaji ni elok cerita lain sikit. Kalau straight jangan tu kan. Jadi tuan, yang mana kita lihat hijrah Nabi tadi ni ke mana? Ke Taif. Tak ingat nama dia? Ya, Sayyidina Addas. Bagus. Sesuai jadi untuk sidang kan. Kan. Addas, yang namanya Sayyidina Addas. Jadi tentu ini antara hijrah-hijrah Nabi yang dilaksanakan oleh baginda dari sudut tubuh badan baginda. Seterusnya dalam kitab disebut lagi hijrah dengan hati kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, iaitu hijrah yang mengandungi daripada Allah kepada iaitu hijrah dengan hatinya, daripada cinta selain Allah kepada cinta kepadanya, daripada ubudiyah selainnya ubudiyah Allah. Ubudiyah ni maksudnya menyembah. Ubud iaitu menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Ada satu perkara yang mensyirikkan Allah, sebagaimana berlaku di zaman Nabi sebelum Islam kan. Ya, sebagaimana yang kita bincang dulu ya. Jadi waktu tu mereka menyembah apa? Berhala. Hingga kan tawaf waktu itu pun tuan tak pakai apa? Tuan mengiringi berhala mereka. Mereka tak menyembah Allah. Bila datang Nabi tuan hijrah. Hijrah daripada jahiliah kepada sinar cahaya Islam. Nabi sebut hadis baginda tuan-tuan, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun. Atau kama qala Rasulullah. Tidak ada lagi hijrah selepas ini kata Nabi, melainkan jihad dan niat. Maksudnya tuan-tuan, jihad itu sebagaimana kita maklum iaitu satu perkara yang begitu abstrak, makna abstrak, ataupun disebut sebagai makna yang begitu subjektif. Hijrah ni maksudnya tuan-tuan, kita ni hijrah ni macam-macam cara lah hijrah. Kan? Jihad ni macam-macam maksud dia. Datang kemari pun jihad, bekerja jihad, belajar jihad, mencari duit rezeki itu jihad kan. Macam belajar ni jihad ni, betul tak? Kesenang duduk begini, mata kadang terbuka tutup, terbuka tutup, tu jihad tau. Saya nak bagi satu doa tuan-tuan, doa supaya tak ngantuk. Ada dapat tak doanya? Dulu saya ada kabur sekali. Apa doanya? Ingat tak Nasa? Tak ingat? Doanya sekian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Kalau sebab itu hilang ngantuk, confirm hilang ngantuk. Kalau tu imam tu khutbah Jumaat tu bila dia sebut last sekali, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, semua jegir mata. Saya bila jadi mata, sergo dah mana tadi ngantuk open lah. Kan, sebab apa? Sebab astaghfirullahal azim tu sihat lah. Tapi sebenarnya ada doanya. Saya tak bagi kepada tuan-tuan. Itu saja main je lah kan. Doanya berbunyi begini, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tashba' minan naum. Dapat ke tak dapat? Confirm tak dapat. Saya bagi ulang 3 kali. Ikut je tu saya bawa cara je, nanti saya akan whatsappkan ni doa ni pada Nasa. Ni ada jemaah surau kita, ada kumpul, ada jemaah surau ada kan? Khas untuk jemaah surau ada kan? Nanti ada kan? Nanti saya beri. Saya pun ada ke grup. Saya pun tak tahu, lupa. Grup banyak benar tuan-tuan tak tengok yang kanan tu. Ada saya grup surau ada saya. Saya grup pediat tu yang ramai tu ada. Ada madrasah ya. Grup yang beratur-atur tu dan macamnya. Ada laju grup yang paling aktif, grup inilah, grup ukhuwah pendiat tu.
Grup itu saya dah padam dah. Buka balik udah 10. Bapak dah tak tidur kedai menepun. Ada kata-kata di sini agaknya bila masih dia nak semayang, bila tak mengaji Quran ke? Akan minta ke masuk. Tangan dia di sini kan ada ramai tuan-tuan. Yang masuk bila ada yang masuk, ada yang tengok ini, ada yang tidur, ada tengok ini mana betul-betul tu yang ramai tu. Ini setakat hari ni berapa grup khur ni? Udah 55 tuan-tuan, 55. Yang paling aktif ni siapa namanya? Ni saya pun kadang tengok udah lebih kurang ya tuan. Ni terakhir Maryani mana saya tak tahu. Oh ya ke Maryani. Ini Nur Lidah macam-macam. Kadang tak kenal. Ni yang ini kenal ni Lebo kenal Lebo. Tapi dia marah namanya Lebo panggil. Jangan panggil ni nama kemal teman-teman masa kecil-kecil kampung. Nama itu lah kau panggil dia. Nama dia tak tahu apa sebenarnya. Mali apa ya? Macam leha ada leha. Leha kakaknya. Tuan-tuan ni macam-macam. Grup ada grup madrasah ni, saya hantar grup madrasah ni. Doa ni tuan-tuan ya. Tapi kita belajar dulu ya. Kita ikut saya. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Kita baca kali kedua. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Seorang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min ainil la tashba' minan naum. Apa sebab kita mengaji dengan ada guru tuan supaya betul sebutannya. Memang boleh lah YouTube ni semua ada. Kita boleh baca ini tapi kena baca tak betul. Kan sebab tak ada guru yang ngajar yang dengan sempurna. Tu sebab bila belajar tu kena ada guru. Tama-tama belajar tajwid ni. Ada Ustaz Mat ngajar tajwid kan. Barulah betul sebutan kita. Za sampai keluar-keluar itu. Keluar-keluar kita punya ayat liur kan. Zalim dulu baru ni zalimin. Apa kan? Zalimin baru betul. Kan. Kan. Iza. Mana bila belajar tu makna adalah peningkatan ilmu kan. Awal ada peningkatan. Tapi jangan tuan bila lepas belajar tu pening. Kan belajar patutnya peningkatan, tapi bila balik lagi pening belajar. Lagi pening belajar ustaz ni. Orang ada peningkatan lagi pening dia tak ada meningkat. Jadi balik doa tuan, doa tu bila kita baca caranya tuan ya. Mungkin pertamanya antara sebab boleh kita baca waktu kita mengaji ni. Kita ngantuk kita baca Allahumma inni a'udzubika, kita mentiup tangan kita. Ataupun waktu kita dengar khutbah Jumaat ke, atau naik kereta. Apa nama bahasa Inggerisnya? Microsleep, betul ke? Dia tertidur seketika kan, yang boleh membahayakan. Saya pun kadang-kadang berlaku untuk microsleep ni, dah berusia ni kan, tak ada tua sangat tapi kira dah berusia lah kan. Kan. Kadang-kadang ngantuk, tak sedar bawa kereta balik dari sekolah tu, keluar sekolah tu tak sedar, tiba udah sampai rumah, bila sampai je tak sedar. Serius kata abang dia bahaya betul, tak sedar sampai rumah kan. Kan memanglah kadang-kadang kena ngantuk nak berhenti malas sebab kita dekat benar kan. Sering sekali ke Seri Bayu ke Petak Gelumpui bukan jauh benar tapi dah ngantuk kan. Macam tahan-tahan jugalah. Tapi selalunya kita baca doa ni tuan-tuan, kita balik doanya bila kita baca Allahumma inni a'udzubika min ainin la tashba' minan naum, kita mentiup, kita sapu kat mata kita tu. Ya. Sapu kat mata. Apa maksudnya? Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung darimu ya Allah, min ainil daripada mata. Mata kita ainil mata kan, la tashba' yang tidak pernah kenyang. Tashba' tu maksudnya kenyang. Macam kita punya apa, kita masuk kenyang tu maksudnya kenyang itu kalau diistilahkan macam kita ni memang tak pernah, mata kita ni tak pernah tak ngantuk kan, ngantuk je. Tu tak pernah kenyang lah badan perut kita ni, tak ada rasa lapar, tak ada rasa kenyang, makan je, badan dah kenyang dah makan lagi.
Pagi makan, pukul 10 makan, tengah hari makan, petang makan, malam. Lepas makan tu kawan ngajak pergi ke hotel pula, restoran baru, restoran UG namanya. Awak dah makan? Tak apa, tak makan awak. Yelah, pergi-pergi makan juga mi. Tahu restoran UG baru? Tuan tahu ke? Saya promosi sebab kawan saya punya. Kan? Restoran tu kita pergi ke jalan ke Teronok tu, ke Selat Iskandar lah kan. Dulu sebut jalan Teronok kan. Dulu mana ada Selat Iskandar. Dulu orang sebut jalan Teronok, betul tak? Sini pun Teronok, mana ada jalan Selat Iskandar, semua jalan Teronok, kampung jalan Teronok. Sebab Teronok yang ada pekan situ, sekarang ni baru. Kan? Jadi kita jalan ke Selat Iskandar tu sampai bukit tu, kita kona balik, kona. U-turn. U-turn balik. Tak boleh U-turn dekat main futsal tu. Kena U-turn belah sana sikit, atas sikit. U-turn balik, masuk kanan balik, jumpa restoran UG besar. Restoran Ustaz Ghazali nama U tu Ustaz gitu Ghazali. Tu nama UG, bukan Jepun. Bukan restoran Jepun tapi dulu rumah. Dia beli rumah tu, dia baki semua, dia buat restoran. 1001 rasa. 1001 rasa. Nama-namanya betul. Jadi 1001 rasa. Dia dari jauh dah nampak celap lampu dari jauh kan. Kalau orang dari Sangat dah tahulah. Tuan Jordan Rahmat tahu Nasirah ke? Dah ada kan? Dia orang asal orang Kelantan tuan. Yang toke dia orang Kelantan. Ngajar dekat SMKA Azlan. Dia tak baca lagi lah. Tu restoran dia lah. Saya pun tak pernah singgah lagi tuan. Belum ada kelapangan lagi nak singgah. Jadi balik cerita tuan tadi ni. Kita pun baca doa tadi tuan, kita bertiup ke mata kita kan. Itu doanya. Yang la tashma, yang tak boleh kenyang, menaum daripada tidur. Sebab mata kita suka benar tidur. Tambah-tambah dah berusia ni kan. Bila mengaji je kita pengantuk, khutbah pengantuk, kereta pengantuk. Kadang-kadang orang makan pun ngantuk. Ada tak? Tengah makan ngantuk ada? Ada juga tengah makan ngantuk. Ngantuk benar aku rasa. Makan pun ngantuk. Tu habis cerita. Tu makan ngantuk habis cerita lah kan. Lepas makan ngantuk itu biasalah. Lepas makan ngantuk, tengah makan ngantuk. Baik, itu doa. Apa doa tadi? Doa nak supaya kita dielakkan daripada kita mengantuk. Dan nanti saya akan hantarlah grup surau tu insya-Allah. Kalau tak saya lupa, ingatkan saya. Masa kata Ustaz, mana doa tu? Kadang-kadang lupa tuan-tuan kan, banyak hal. Sambung lagi yang ke-10. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, telah sepakat di si ahli bahasa Arab bahawa syarat dan jazak. Syarat jazak tu satu pembelasan lah maksudnya. Begitu juga mubtada wal khabar, ini bahasa Arab ni. Isim mausul. Mubtada khabar ni maksudnya kalau kita buat karangan tu subject and predicate. Betul. Pembuktiannya ataupun isi dan huraian. Mutabak dan khabar mesti berubah antara keduanya. Sedangkan di sini bersifat kesamaan. Disuruh maksudnya penentuan, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dengan niat dan qasad, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya daripada sudut hukum dan syarak. Maknanya tentuan dengan niat untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dapatlah kita iaitu ganjaran pahala daripada Allah SWT. Itu yang ke-10. Yang ke-11, salah satu kaedah dalam metodologi. Metodologi ni cara lah. Cakap Melayu yang metodologi cara ataupun manhaj bahasa Arab dia. Kaifiat ataupun kaedah. Pendidikan ada menyebut suatu kaedah atau prinsip hendaklah dinyatakan contoh bagi menjelaskan lagi kaedah dan prinsip tersebut. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah menjelaskan kaedah iaitu setiap amalan bergantung kepada niat. Kemudian baginda menyatakan contoh bagi menjelaskan iaitu hijrah. Maknanya tuan-tuan, contohnya niat. Apa tu maksud di sini iaitu kaedahnya tuan-tuan niat. Kemudian contohnya apa? Hijrah Nabi itu adalah contohnya. Maknanya supaya memberikan satu kesan ataupun implikasi kepada manusia seluruhnya bahawa Nabi berniat dan contohnya hijrah itu. Macam kita tuan-tuan kan. Bila kita belajar tentu adalah contoh yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Umpama contoh, kalau pelajar belajar di sekolah, kita kena ada contoh. Barulah nampak kan. Itu sebab di sekolah hari ni sekarang kita ada pakai apa namanya ICT tahu, bukan ikan celup tepung. Itu kat Terengganu. Itu Terengganu ICT ni inilah bahan-bahan mengajar lah, ABM
Kemudian ada slide apa semua kan. Saya ngajar pakai itulah. Macam saya ngajar kat masjid tu kan. Tengok belakang masjid tu memang tahu. Oh, nampaklah ada benda-benda tu tuan. Contoh supaya ia berikan kefahaman kepada kita. Kan. Itu sebab tuan dalam kita lihat bab dalam kehidupan kita ni, satu ayat Al-Quran saja tuan, satu ayat yang berikan contoh kepada manusia, yang mudah kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni contohlah cerita gua kan, cerita gua. Di sini ada surah Al-Kahfi tu, tak ada ya? Surah Al-Kahfi ni satu surah yang menjauhkan kita daripada fitnah apa? Fitnah Dajjal. Dia ada 110 ayat. Yang mana surah Al-Kahfi ni tuan-tuan contoh kepada manusia hari ni, mereka satu gambaran. Ya, ataupun dalam bahasa standard ni disebut analogi. Analogi ni bahasa orang universiti lah tuan-tuan. Sebenarnya dalam saya kampungnya tuan-tuan perbandingan itu je, perbandingan kepada manusia hari ni. Apa sebab tuan-tuan surah Al-Kahfi ni kenapa dia suruh Nabi suruh kita baca pada malam Jumaat? Kan dapat 1 hingga 10, kemudian 100 hingga ayat 110 kalau boleh lah. Kalau boleh baca. Kalau tak boleh tuan-tuan, kita baca 1 hingga 10 ayat. Kemudian tak boleh baca 1 hingga 10, tak boleh baca lah, dah tak boleh baca semua kan. Kan. Surah Al-Kahfi ni dia ada 4 cerita sebenarnya. Pertama, contoh mengenai bagaimana pemuda yang masuk ke dalam gua. Ada tak sini tafsir cerita surah Al-Kahfi? Misal mengajar tafsir ni, Ustaz Zahid belum sampai ke? Dah sampai belum? Kan, bagaimana cerita pemuda masuk dalam gua. Pemuda ni dia ada berbagai pandangan. Ada ulama kata, sebab tak sebut berapa bilangannya, ada ulama kata 4 campur dengan anjing seekor jadi 5. Tapi anjing memang adalah. Ada kata 5 campur anjing 6. Tapi yang masyhurnya 7 orang pemuda campur anjing seekor jadi 8. Pemuda 7 orang lah. Ini tuan-tuan, yang cerita yang pertama ni cerita mengenai hubungan dengan, berhubung dengan agama, akidah. Akidah. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni satu fitnah akhir zaman. Agama ni fitnah akhir zaman. Kan? Itu namanya fitnah tu. Ujian. Fitnah ni juga diistilahkan sebagai ujian akhir zaman. Tuan-tuan tengok hari ni golongan Wahabinya, golongan Syiahnya, betul tak? Jadi ini satu fitnah yang boleh merosakkan akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam sama tapi tak serupa. Jadi ini satu fitnah. Jadi ini digambarkan kepada kita tuan-tuan, kisah Al-Kahfi ini sebagaimana kita lihat yang mereka berada dalam gua ini waktu itu berjihad menentang raja yang zalim. Jadi demo ni menentang raja zalim ni, masuklah mereka dalam gua Al-Kahfi itu tuan-tuan supaya untuk menyelamatkan diri. Demo ditidurkan, demo rasa macam sekarang hari, sehari, berapa hari, sekejap je rasanya. Kan? Tapi tuan-tuan, akhirnya berapa tahun dah, betul tak? Dah berapa tahun dah raja yang zalim tu dah mati dah, wujudnya iaitu raja yang adil waktu itu. Waktu itu mereka raja yang beriman dengan Allah SWT tuan-tuan. Maknanya begitulah gambarannya, dia tunjukkan bahawa mereka melanggar daripada iaitu raja yang zalim ini. Itu satu cerita mengenai fitnah berhubung dengan agama. Yang kedua, Al-Kahfi ini cerita mengenai 2 orang pemilik kebun. Satu orang kaya yang banyak sawit pula, yang banyak kebun anggur, dan dengan pokok-pokok tamar dia rasa bangga tuan-tuan. Sedangkan seorang lagi tu pemilik kebun itu tuan-tuan, dia ni kaya juga tapi dia beriman dengan Allah Ta'ala. Akhirnya pemilik kebun yang bangga tadi habis semua tuan-tuan. Jadi dia beritahu bahawa milik ini bukan milik kita, milik Allah Ta'ala semua. Ini satu gambaran tuan-tuan. Ini untuk orang yang banyak harta lah. Tadi cerita pertama cerita agama, kedua cerita orang yang banyak harta. Macam tuan lah, yang banyak kebun sawit, yang ada bendang, yang ada deroyan. Ada deroyan ni banyak? Ada. Saya baru ni tuan-tuan, cerita kejap lah, pergi ke berkelah lah, piknik. Piknik. Cakap orang putih ni piknik, cakap Arab ni Rahlah tuan-tuan, rahlah ni berkelah lah. Pergi ke tempat orang asli dekat Sungai Siput tu. Adalah kawan bawa belah isteri punya orang kawan dia lah.
Macam mana nak sewa dekat pos Yum tu, mungkin tuan pernah pergi, tapi tempat tu penuh. Pergi pos Bestwood namanya. Pos Bestwood ni pos yang paling hujung sekali sepanjang Kelantan. Dia ada yang terhujung situ, balik tu belah sananya Kelantan tuan-tuan, dekat lodging lah, lodging. Itu waktu saya rehat-rehat tu, ada kawan tu pergilah memancing. Dia kata tu koyan ada dah bersama sini dekat Sungai Siput banyak tuan-tuan. Itu saya peti kan, faham peti ya? Peti tak ada monyet pula. Cuma makanlah berbakul-bakul ikan apa semua, goreng-goreng ayam, makan-makanlah tu. Kelah ni tu pun tuan-tuan kan. Kelah goreng ayam, goreng ikan seronok lah kan. Anak beranak, adik-beradik, kawan-kawan macam tu. Saya tengok tak ada monyet. Saya kata, mana? Monyet tak ada sini. Selalu kalau kita pergi ke Taman Kerai tu banyak monyet. Tahu Taman Kerai? Taman Kerai dekat mana? Kat Manjung tu ada Taman Kerai kan? Tak ada pula. Rupanya kawan saya tu dulu dia pernah mengajar dekat Pos Legap. Pos Legap ni tempat Wasli lah tuan-tuan. Dia pernah jumpa rimau. Risau dengarnya kan. Jumpa rimau kan. Demo tersebut rimau, dia sebut Maybank. Dia kalau rimau kalau jumpa Maybank tersebut rimau, jangan sebut rimau. Dia berkata lah sebut Maybank. Macam kita lah kalau jumpa lipan, kita jumpa apa? Kalau jumpa lipan kita sebut apa? Lipan ke? Tolekan kan. Itu petuai orang tua-tua lah, betul-betul saya pun tahu. Ikut je lah kan. Jadi bila cerita monyet ni, tak ada monyet. Saya kata apa ni cikgu? Tak ada monyet. Oh, ustaz tak tahu ke? Dia kata dia 4 tahun sana. Ni orang asli makan monyet. Dia kata, oh iya ke? Sedap, dia kata. Dia masa tu duduk di asrama tuan-tuan. Duduk di asrama. Jadi dia bergaul dengan budak asli tu, dengan budak asli tu. Kan. Patut monyet tak ada, saya kata. Ada satu hari tu demo pergi ke masjid area kawasan tu, surau orang asli. Dihidang demo dengan apa? Dengan daging monyet. Ya dia tak makan, kawannya makan. Lepas makan tu baru dia kabur. Ni daging monyet, cikgu dia. Beremang bulu tu kat kau tu. Mana boleh makan daging monyet? Tak apalah cikgu, lepas ni kita semayang lah. Saya mendengar macam-macam. Oh, dia mau monyet. Dia kata daging monyet ni sedap. Dia lah kata, saya tak tahu. Kan daging monyet sebab apa? Monyet ni makan buah. Tu orang asli kata, kami bersih makan monyet. Encik makan ayam makan tai kotor. Kami makan monyet, makan buah semua. Dia kan. Dia monyet dia suka tupai ulur, buat sup ulur. Kita dengar pun gila-geleman kan. Ada satu hari tu dengan bos saya, cikgu tu, anak murid dia nangkap tikus. Dia kata, apa tikus ni? Kata, saya nak bagi mak saya masak cikgu. Sedap cikgu tikus ni, kata. Maknanya itu patutlah monyet tak ada tuan-tuan, tikus tak ada kuasa. Sebab apa? Dia mau takut dengan orang asli. Itu sebabnya dia punya tempat tak ada tikus, bersih, monyet pun tak ada. Jadi saya kata elok benar lah. Saya kata, cikgu boleh tak padang untuk batin tu bawa ke tempat saya, Seri Bayu, Gulu Puyu, banyak monyet kata. Kan dah habis tu sampah, proding-proding habis, wayar-wayar pun tarik tuan, atap rumah dia betulnya. Tapi rupa-rupanya dia kata monyet ni tahu bau demo pun dia tahu dah. Bau demo tu dia tahu. Kalau demo datang dia cabut lari. Sama baunya, dia kata. Saya kata macam mana dia tahu? Dia kata dia bawa anak murid dia pergi ke zoo. Bila pergi zoo tu monyet tu, kalau kita kan zoo tu, bila tengok kita dekat monyet dekat zoo tu cabut lari. Dia memang tahu orang asli. Dia pun cakap, dia boleh berbicara dengan monyet tu, budak asli tu boleh berbicara dengan monyet tu. Sedap cikgu daging kerut ni. Tuan-tuan rasa, cubalah. Tapi hukumnya tak boleh. Monyet tak boleh makan, tapi tupai boleh makan kita. Halal mazhab Syafi'i. Lalu makan tupai? Dok. Saya pun tak lalu cerita je kan. Sebab tupai ni hukumnya boleh makan, tapi huruf kita tak makan tupai kan. Macamlah juga dog. Dog boleh makan kan? Dog. Tuan pernah makan daging dog, daging biawak kecil tu. Di padang pasir kan? Padang pasir. Dog boleh makan, tapi hurufnya kita tak makan. Orang Arab makanlah. Daging dog ni dia kata kuat tu jeneram air. Dia kata kawan saya kata yang belajar kat Mesir tu, dia kata kalau sembelih malam tu, pagi tu hidup lagi dog ni. Dia boleh, kalau kita dia gantung sembelih tu, kena gantung. Lepas gantung tu boleh bagi dia boleh naik ke atas balik, tenggau balik macam tu. Oh jahan dah kan.
Ni patut orang lelaki suka makan betul beli minyak dok kata demo saya tak tahu saya nak belilah cerita demo lah wallahu alam. Baik sama balik tentang cerita bodok pula kan. Jadi balik cerita pemilik kebun tadi tuan-tuan, cerita kebun tadi ni, ni dua orang kaya ni tuan-tuan yang beriman. Yang kedua. Yang ketiga cerita mengenai ni surah Al-Kahfi ni tuan-tuan mengenai cerita tentang ilmu pula, fitnah ilmu. Ni fitnah ilmu ya, ujian ilmu kepada manusia antara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa belajar dengan Nabi apa? Ingat? Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita lihat bahawa dalam surah ni ayat yang ke-60 hingga ayat ke-82 cerita dia Nabi Musa beritahu pada Yusha bin Nun. Yusha ni pembantu dia. Dia kata, wahai Yusha, aku nak berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Khidir. Dah masuk tu ke? Betul? Kita ayat cerita sambung bulan depan lah. Ya, tak sempat nak habis cerita ni. Kita habis cerita ni. Habis cerita ni. Jadi tuan-tuan, dia kata nak jumpa dengan seorang lelaki yang bernama Khidir. Dia nak aku nak belajar dengan dia di satu tempat persimpangan di antara dua laut. Ya. Memang tuan-tuan, rupanya tuan-tuan dalam alam ini ada dua laut yang tak boleh bertemu. Dalam Al-Quran kata dalam surah Ar-Rahman ya, bainahuma baruh la yaghyan marajal bahraini la yaltaqiyan bainahuma baruh la yabghiyan. Surah Ar-Rahman. Jadi dalam surah ni kata dua laut ni tak bertemu, dia ada khazanah masing-masing, bertemu sana balik. Jadi Nabi Musa dengan Yusha berjalanlah bawa bekalan makanan sampai tempat pertemuan dua laut ni. Dia tidurlah di atas satu batu yang besar. Tertidur tuan-tuan. Nabi Musa pun tidur, Yusha pun tidur. Dalam satu ikan tadi yang makanan dia nak makan tadi melompat keluar. Ikan tu dah masuk tapi hidup balik. Ni sejarah ni kan. Masuk ke dalam pertemuan dua laut itu. Kan. Jadi Nabi Musa tak tahu, Yusha tahu lah sebab dia yang bawa bekalan tu. Dia pun lepas tu lepas bangun dia bergerak balik. Bergerak. Nabi Musa rasa lapar. Dia kata aku nak lapar nak makan, nak buka makanan tadi. Yusuf kata, wahai Musa, dia kata tak ada dah makanan tadi. Laut dia tak ada dah. Kemana? Udah masuk dalam laut. Dia kata Nabi Musa kata itulah tempat yang dikatakan pertemuan dua laut. Kita kena balik ke tempat itu. Maka Nabi Musa dan Yusuf balik tuan-tuan, balik ke tempat pertemuan dua laut tadi yang jatuh ikan tadi. Bertemulah Nabi Khidir ya tuan-tuan, kan Nabi Khidir. Jadi bila bertemu Nabi Khidir ada di situ, dia minta Nabi Khidir ajar dia. Kata Nabi Khidir, kamu tak boleh ikut aku. Kan sebab kamu suka bertanya. Tak ada tanyanya. Kamu tak boleh bertanya ke orang. Tak tanya, tak apalah. Kena sabarlah. Jadi akhirnya bila dia kata dia sabar, tak akan bertanya, bawalah. Bila bawa tuan-tuan, bawa Nabi Musa di Khidir jalan-jalan, jumpa satu tempat. Jumpa nak pergi tempat itu tu ada sampan perahu. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa pun naik lepas perahu tu, sampan tu. Bila sampai ke tempat yang menuju tu tuan-tuan, Nabi Khidir pun pecahkan sampan tu, tembuk sampan tu biar dia keluar. Nabi Musa kata, kenapa kamu tembuk sampan ni? Kan tadi dah kita guna, dah ketuanya pakai, tiba-tiba kamu tembuk pula. Ini mengenanya lah kan kawan tu. Tu sebab dia kata kamu jangan tanya apa-apa. Kan. Minta maaf dia dah. Lepas ni aku tak tanya dah. Tak apalah. Pertama, jalan lagi tuan-tuan, jumpa budak-budak sedang bermain tuan-tuan, kanak-kanak. Tiba-tiba Nabi Khidir bunuh budak tu pula. Nabi Musa tanya lagi, kenapa kamu bunuh budak ni? Dia tak bersalah. Sedangkan ramai lagi orang berdosa. Patut bunuh dia malah. Tanya dah kedua pula, tanya lagi tu tak sabar. Dah khabar jangan tanya tuan-tuan. Dia kata jangan tanya pula. Tak apa kita soal. Tapi aku tak tanya lagi lah. Janji dia. Kan. Kemudian berjalan lagi. Gerak tu jumpa satu kampung. Waktu tu demo dah lapar dah. Nabi Khidir lagi soal lapar, minta orang kampung tu makanan. Seorang pun tak bagi makanan pada demo. Dan dalam tak bagi tu Nabi Musa berjalan dengan Khidir, jumpa satu rumah. Rumah tu dah buruk dan runtuh. Kemudian Nabi Khidir pun baiki rumah tu, bagi elok. Nabi Musa pun kata, buat apa kamu baiki rumah demo ni? Demo ni seorang pun tak suruh kita, tak bagi makanan pun. Itulah kamu jangan tanya. Tak sabar nak buat gaya je ni. Jadi kamu ni tak boleh ikut aku lagi tuan-tuan. Tuan-tuan sabar ke tak ni? Sabar ke tak? Sabar, tunggulah.
Jadi tuan-tuan sabar, tunggu lagi nak tahu cerita dia kan. Ni tuan-tuan dah biasa tengok cerita, ulang kaji balik. Ceritanya yang pertama tadi, dia ulang balik kenapa Tebuk perahu tu. Sebabnya dia kata di situ ada pemerintah yang zalim. Jadi pemerintah tu bila nampak perahu-perahu yang elok, sampah-sampah elok, dia akan ambil sampah-sampah yang elok ni. Jadi bila Tebuk tu, sampah tu kegunaan orang miskin, dia cari rezeki guna sampah tu. Kalau pemerintah zalim tu ambil, raja zalim tu ambil, apa dia cari rezeki? Tak ada sampah tu sebab dia Tebuk. Bila dia Tebuk rosak, dia tak ambil. Itu satu, itu sebab dia Tebuk. Ini semua perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, kenapa bunuh budak tu? Bunuh sebabnya budak ni esok ni bila besar jadi kafir, zalim, mak bapaknya beriman, dia akan tarik mak bapak dia beriman kembali kepada kafir dah. Sebab dia bunuh budak dari kecil. Itu jawapan yang kedua. Yang ketiga pula, kenapa pula beka rumah tu? Yang ketiga kerana tuan-tuan, dia kata rumah ni esok ni rumah kemudian anak yatim. Di rumah ni ada harta peninggalan mak bapak dia, ada emas dan perak yang banyak. Jadi kalau tak bina rumah ni, roboh orang nampak, orang akan ambil. Maka sebab dia bina kuku supaya orang tak nampak, tak ambil. Itu sebabnya dia bina bangunan itu, rumah itu tuan-tuan. Jadi 3 soalan ini tuan-tuan. Akhir Nabi Musa tak boleh belajar dengan Khidir, baliklah Nabi Musa kembali. Jadi ini sejarah ataupun sirah digambarkan sebagai contoh orang yang betul ilmu kena sabar. Kadang dah kabur siap, jangan tanya juga, jangan tanya juga. Jadi inilah satu gambaran contoh-contoh diberikan kepada manusia pada hari ini. Dan yang keempat, tentu surah Al-Kahfi ini cerita mengenai Iskandar Zulkarnain. Mencerita mengenai yang mana dia seorang raja yang kuat, tuan-tuan, dari sudut apa tu kekuasaannya yang akan menutupi antara Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini 4 kisah tuan-tuan, dan surah Al-Kahfi ini sebagai ujian fitnah yang memberikan satu gambaran kepada manusia. Yang keempat ini cerita mengenai isu kuasa dan politik. Jadi dalam surah Al-Kahfi ini dia ada cerita 4 perkara. Pertama, cerita mengenai ujian tentang agama, ilmu agama. Yang kedua, fitnah tentang harta tadi tuan-tuan. Yang ketiga, cerita mengenai fitnah ilmu yang banyak. Walaupun Musa ni orang yang hebat, yang Khidir Nabi biasa, tapi kena ikut Nabi Khidir walaupun dia Nabi yang biasa. Musa ni Nabi, disebut Nabi apa? Nabi yang ulul azmi. Walaupun dia hebat, kena hormat kepada orang yang Nabi Khidir ini. Keempat, mengenai Iskandar Zulkarnain, mengenai pemerintahan negara atau politik negara. Ini contoh-contoh kepada manusia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah yang dapat kita bincangkan duduk malam ni. InsyaAllah akan datang kita masuk yang ke-12. Terdapat banyak nas menunjukkan kelebihan hijrah. Cukuplah kami menyatakan dengan 2 hadis. Jadi cukuplah untuk malam ni, insyaAllah. Kita akan sambung episod akan datang. Terima kasihlah tentu ada hadir malam ni. Marilah sama-sama kita tangguhkan ulang kaji kita malam ni. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا هذا كله جماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا بركة معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslim, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu yang kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatil usia kami, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini, ya Allah, sama ada juga zahir atau juga batin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal lagi diberkati oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami, istiqamahkan kami untuk ilmu-Mu, ya Allah. Istiqamah kami misalnya solat fardu berjemaah 5 waktu sehari semalam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada
kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, yaran tetangga kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat menuntut ilmu bersama-sama kami ya Allah, selalu berjemaah juga bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami ya Allah. Ya Tuhan kami, dapatlah kami ini menadahkan pada malam ini ya Allah, jadi ahli syurga firdaus semua ya Allah, daripada azab neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr lil ladzina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.